Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke 57. Kita dah selesai 55, 56. Sebelum tu, maknanya tuan-tuan dan perempuan hendaklah bersiap siaga untuk mendapatkan kunci-kunci bahasa Arab dengan sistem yang saya ajar ni. Sebab tuan-tuan akan dapat manfaatkan kelas-kelas yang lain yang telah kita susun dalam YouTube. InsyaAllah akan lebih tersusun lagi nak. Kita boleh belajar surah Yasin dah habis, itu daripada asas. Surah Luqman, surah Al-Baqarah, surah As-Sajadah, surah Al-Waqi'ah, Al-Mulk dan mungkin Al-Insan. Jadi banyak dah yang sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, satu pun yang tak ada tuan-tuan sepatutnya tak faham. Sebab benda yang sama. Jadi lagi banyak kita tengok, lagi mahir. Lepas tu kita kena guru lagi dengan guru-guru yang boleh membantu kita. InsyaAllah. Jadi kita akan cuba habiskan kita punya pelajaran surah Al-Anfal ni sampai hujung bulan 5, supaya tuan-tuan ada satu bulan bersiap untuk Ramadan. Lepas tu Ramadan baca Quran dah faham. Bagi tazkirah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni memang kita mula Ramadan tu. Sempena perang Badar kita mula, tutup pun jadi kena tutup sebelum perang Badar lah, supaya boleh siap satu bulan. Ada yang datang tengah-tengah perang, ada juga ni. Siapa datang sekarang, cerita yang gila lah, yang melanggar perjanjian. Okey, kita ambil ayat yang ke 57. Fa imma tasqafannahum fil harbi. Fa, maka. Ada terjemah lalu? Ada tak? Tak ada. Okey, fa istinaf. Imma menggabungkan dua perkataan sebenarnya. Pertama, in haraf apa? Haraf apa? Jika haraf syarat. Dia menjadikan ayat tu tergantung, jika haraf syarat. Dan perkataan yang kedua ialah ma ni ma zaidah. Apa makna zaidah? Tambahan, maka dia tidak perlu diterjemahkan. Kita perlu terjemah in sahaja. Fa makna maka, in jika. Ma tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, nanti diterjemah dia jadi makna apa yang salah. Tasqafannahum, ada berapa perkataan? Tasqafannahum. Cuba tuan-tuan pecahkan. Pertama apa? Tasqafu. Ini fi'il mudhari'. Apa makna tasqafanna? Tasqafu, menemui. Ya, itu je. Ada terjemahan lain? Ya, mengungguli. Makna dah berjumpa, bertembung. Mengungguli, menang. Makna menguasai. Makna dia menunjukkan makna menguasai atau menang dalam perang. Dia perkataan daripada ni, perkataan tasqafu. Kalau huwa yasqafu, dia menang, dia menguasai
huwa yasqafu, huma yasqafani, hum yasqafuna, hiya tasqafu, huma hunna yasqafna, anta tasqafu, anta tasqafu. Ma makna tasqafu? Engkau suka sangat melakukan, engkau menguasai, engkau akan menguasai. Bila dicantumkan dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' yang bagi atas akan jadi yang bagi depan akan jadi bagi depan. Tasqafu campur nun taukid dia jadi tasqafanna. Ya. Kalau antum bunyi macam mana? Antum tasqafuna, antum. Tetapi bila campur nun taukid baru dia akan jadi tasqafunna. Itu baru kamu. Tapi kalau anta bagi depan ni tasqafu, tetapi bila dicantumkan dengan nun taukid dia jadi tasqafanna. Engkau menang, engkau menguasai, engkau mengungguli. Okey. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni bila campur dengan nun taukid dia dah jadi mabni, ya. Perasan tak? Cuba tengok diagram warna purple. Fi'il terbahagi kepada mu'rab dan mabni. Jumpa fi'il bukan isim. Cuba tengok fi'il mabni. Pertama fi'il apa? Madhi. Kedua fi'il amar. Ketiga bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bersambung muttasil dengan nun niswah melibatkan hunna dan antunna. Hunna yasqafna, antunna tasqafna. Itu mabni. Dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Dia dah tak diubah. Dia jadi fi'il mudhari' mabni bila bersambung dengan nun taukid. Okey. Fi'il mudhari', fa'il dia siapa? Fa'il dia anta. Anta tu siapa? Nabi Muhammad. Jika engkau wahai Muhammad. Nun taukid macam mana nak terjemah? Sungguh atau benar-benar. Tasqafanna, tak ada telah. Menguasai. Mana maf'ul bih? Hum, mereka. Jika engkau wahai Muhammad benar-benar menguasai atau mengungguli mereka. Mereka tu siapa? Cerita sebelum ni orang Yahudi yang melanggar perjanjian tersebut. Jika engkau menguasai, benar-benar menguasai mereka fil harbi. Makna fil harbi, dalam peperangan. Maka ayat tu dipanggil ayat syarat. Sampai di sini. Maknanya ayat tu apa? Ayat apa? Syarat, makna tergantung di situ. Maka mana haraf jawab? Fa. Fa tu adalah haraf jawab. Fa. Ni haraf jawab. Sebab in adalah haraf syarat. Ni dia punya kawan dia. Ada haraf syarat, ada jawab. Ada apa yang tergantung, mesti ada pelengkapnya. Apa makna perkataan selepas dia? Syarrid. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Safir berapa? Cuba tengok safir 3. Fi'il madhi bunyi macam mana? Fa'ala. Cuba bariskan fa'ala. Di sini syarrada. Apa makna syarrada? Cerai. Dia telah bercerai. Ada terjemahan lain? Tengok terjemahan masing-masing. Saya nak tengok tafsirnya. Sebab saya ni macam-macam dia apa ni. Saya ada 3. Dia beri mana 3. Cuba tuan-tuan tengok dalam terjemahan masing-masing.
cerai-beraikanlah itu. Okey, cerailah maknanya sebab saya punya tafsir ada 3. Pertama maknanya takutkanlah, khawif. Yang kedua nakil, makna cabuli, batalkan perjanjian dengan mereka. Arhib, maknanya gerunkan mereka, Tapi dalam tuan-tuan punya tafsir, cerai beraikanlah, hancur, ada hancur, hancurkan oleh engkau. Okey, ini kalau hancur dia cantik juga, sedap, senang nak terjemah. Kalau syarrada, makna dia telah menghancurkan. Kalau fi'il mudhari', macam mana sifar 3 bunyi? Yufa'ilu. Cuba tuan-tuan bariskan yufa'ilu, yusyarridu. Cuba pergi kolom 6. Fi'il apa kolom 6? Fi'il amar fa'il. Fa'il macam mana? Syarrid. Apa makna syarrid? Hancurkanlah oleh engkau, cerai beraikanlah oleh engkau. Fi'il apa tu? Fi'il amar sifar berapa? Sifar 3. Fa'il dia siapa? Anta. Sebab mati kan? Cuba jalankan fi'il amar sekejap. Daripada huwa ke daripada huma fi'il amar? Daripada anta. Mati ya. Okey, cuba jalankan. Anta syarrid, antuma syarrida. Ikut baris dia. Antum syarridu. Apa makna syarridu? Hancurkanlah oleh kamu semua. Anti, antuma, antunna syarridana. Okey, bila mati bermakna anta kan? Anta tu ialah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba terjemahkan semula. Fa syarrid, hancurkanlah oleh engkau, bihim, dengan mereka. Dah ada belum maf'ul bih dia? Boleh tak bihim jadi maf'ul bih? Dia dah dikacau oleh bi, Allah suruh hancurkan siapa? Cuba tengok terjemahan tu. Siapa maf'ul bih dia yang Allah suruh hancurkan tu? Hancurkanlah, cerai beraikanlah oleh engkau akan orang, bukan terjemah oleh, akan, sebab maf'ul bih. Jadi maf'ul bih dia ialah man, cerai beraikanlah oleh engkau, hancurkanlah oleh engkau wahai Muhammad bersama mereka, iaitu orang Yahudi itu. Man, ni maf'ul bih. Maf'ul bih bagi apa sepatutnya? Bagi atas. Kenapa tak bagi atas? Mabni. Man mana? Siapa yang khalfa, di belakang. Fi'il ke isim? Isim apa? Isim zaraf. Isim zaraf bila bagi atas namanya apa? Maf'ulun fi, kerana ada makna fi di situ. Apa makna fi? Di atau pada. Khalfa makna apa? Di belakang. Sebab tu dia panggil maf'ul fi, ada makna fi di situ. Orang yang khalfa, di belakang. Biasanya isim zaraf akan jadi apa? Mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Hum. Hancurkanlah oleh engkau bersama oleh engkau wahai Muhammad bersama mereka, iaitu orang Yahudi itu, akan orang yang, siapa yang di belakang mereka. Di belakang mereka, mereka itu siapa? Yahudi. Mana ada orang di belakang Yahudi itu yang nak dihancurkan. Siapa dia tu? Iaitu al-kuffar al-musyrikin.
orang kafir musyrik di Mekah yang buat kerjasama, kerjasama dengan Yahudi Bani Quraisyah di dalam perang Khandaq. Jadi maknanya ni, kalau dah kalahkan mereka, jangan biar ada orang lagi belakang mereka yang bersekongkol tu, cari hancurkan pula mereka, iaitu orang kafir di Mekah yang bekerjasama kepada mereka. Okey, kenapa kasar sangat ni? Inilah perang lembut-lembut melentok je lah. La'alla, agar, mudah-mudahan tu lembutnya. Mudah-mudahan ni agar, maknanya haraf apa ni? Ingat tak haraf apa? Dari segi fungsi baris, dia adik-beradik siapa? Maknanya dia akan jadi haraf nasab lah. Bila inna, adik-beradik dia, lepas dia isim bagi atas lah. Tapi perkataan lepas dia boleh bagi atas tak? Tak boleh lah, sebab mabni kan. Tetapi kalau ada perkataan selepas dia, la'alla al-ustazah, mesti bagi atas. Tetapi dari segi fungsi makna, dia adalah haraf taraji. Apa makna taraji? Harapan, mengharapkan. Bila kita berlaku kasar begitu, kita hancurkan, diharapkan. Makna harapan yang boleh sampailah dengan strategi perang yang macam tu. Ada satu lagi haraf pengharapan yang tak boleh capai-capai, mustahil sampai. Diguna apa dalam bahasa Arab? Adik-beradik, inna, laita. Apa makna laita? Ya laita, alangkah baiknya. Mengharap tak tu, tapi harapan mustahil sampai. Seperti mana harapan orang kafir bila dah nak dihumbankan dalam api neraka, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Apa makna ya laita? Alangkah baiknya ni aku, kuntu, aku dahulu adalah, aku dahulu menjadi. Dahulu tu fi'il madhi lah di dunia. Turaba, tanah, tak payah dihisap, tak dihumbankan ke dalam api neraka. Lalu mereka bercita-cita, alangkah baiknya kalau jadi tanah, dan itu harapan yang mustahil sampai. Tetapi kalau buat macam ni dengan strategi perintah Allah Ta'ala ni, bila dah kalahkan Yahudi, hancurkan pula orang kafir musyrikin. La'allahum, agar hum, mereka ni siapa? Orang kafir mana? Orang kafir Quraisy itu. Orang kafir Quraisy. Apa perkataan selepas dia? Yadhakkarun. Apa makna yadhakkarun? Ya, mereka mengambil pelajaran. Yadhakkarun. Fi'il apa ni? Yadhakkaru. Yadhakkaruna. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa ni? Ada nun? Tak kena kacau, marfu' lah. Masih ada nun, tak dibuang nun. Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Al-musyrikun, orang kafir musyrik. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. Jadi mana terjemahan yang tepat dia bukan hancur lah, mana cerai beraikanlah oleh engkau. Kalau hancur dah tak dapat ambil pelajaran lah. Sebab daripada sini, cerai beraikanlah oleh engkau, wahai Muhammad, siapa yang di belakang mereka, iaitu orang kafir Quraisy. Takutkan mereka ini. Mudah-mudahan mereka orang kafir itu mengambil pengajaran, ini akibat melanggar perjanjian, akan dihantam oleh Sayyidina Muhammad dan bala tenteranya, akan diusir. Inilah yang diajar oleh mesej yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang kafir Quraisy. Akhirnya habis. Yahudi yang mencabuli perjanjian, akhirnya semua kena halau daripada Madinah. Dan
sebab pembukaan kota Mekah ialah kerana orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ya, apabila dia memusuhi atau melanggar berperang dengan sekutu Nabi SAW, maka Nabi isytiharkan perang kepada orang kafir Quraisy kerana mencabuli perjanjian. Jadi mesej itu dah sampai awal lagi. Orang kafir ini supaya belajar, ya, langgar perjanjian akan diserang. Ini bila Islam ada kekuatan, maka beginilah, ya, orang kafir faham, ya, tak boleh main-main. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan terjemahkan semula. Fa imma, jika, ma tak payah terjemah, okey, tasqafanna, engkau menguasai, mengungguli engkau Muhammad, hum, mereka, iaitu orang Yahudi, fil harbi, dalam peperangan itu. Fa syarrid, cerai beraikanlah oleh engkau wahai Muhammad, bihim, dengan mereka, iaitu dengan Yahudi, man, akan orang yang khalfahum, berada di belakang mereka, la'allahum, apa ni, man khalfahum tadi orang musyrikin Mekah, mudah-mudahan mereka, agar mereka orang Mekah itu yadzakaruna, mengambil pelajaran supaya jangan melanggar perjanjian. Tapi orang Islam boleh buat macam ni masa bila? Masa dia buatlah. Sebab tu ayat perjanjian ada dua. Satu yang akan kita bincangkan di sini dalam ayat yang ke-58. Tak ada ayat yang lain tu. Oh, ayat 61. Maknanya sekiranya mereka cenderung berdamai, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fajnahlah, cenderunglah kepada perdamaian, sebab dia nak berdamaikan akan dulu, ya. Tapi kita akan jumpa ayat lain juga, yang jangan kamu nak merendah-rendah diri, menghina diri, membuat perjanjian dengan mereka. Ada dua ayat yang macam bertentangan dalam Quran. Satu suruh kalau dia orang nak janji, dia berjanjilah, buat perjanjian damai. Satu lagi, jangan kamu nak hinakan diri membuat perjanjian. Maka ulama membezakan dua, ya, keadaan itu. Yang dilarang membuat perjanjian masa kita tak kuat. Kerana apa? Dia orang akan mudah-mudah akan melanggar perjanjian. Orang kafir mana ada perkataan takwa, takut hari akhirat, tak ada. Dia boleh langgar sekiranya dia nak. Dia tidak ada etika, dia tak ada hari akhirat, ya. Tapi orang beriman bila puas, ya, dia kata kalau mereka orang kafir itu nak cenderung pada perjanjian, maka cenderunglah pada perjanjian. Itu masa ada kekuatan. Itu dua ayat yang berlawanan, tetapi dia tak berlawanan sebenarnya. Satu masa Islam kuat, satu masa Islam lemah, Okey, kita masuk ayat. Saya tak ada jam ni tuan-tuan, jam saya dalam beg. Pukul berapa dah? Ya? 9.30. Oh, lambat lagi. 2 ayat pun boleh ke kak? Okey, kita masuk ayat yang ke-58. Apa perkataan dia? Wa, haraf ataf, sambung lagi. Imma, dua perkataan bergabung tadi, apa dia? In dengan ma. In haraf apa? Haraf syarat, ya. Apa perkataan dia? Takhafanna. Macam tadi juga ada dua perkataan yang bergabung. Apa dia perkataan pertama? Takhafu. Daripada huwa. Huwa yakhafu, dia takut. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yakhafu. Huma
hum yakhafu, hiya takhafu, huma takhafani, kunna yakhafna, anta takhafu. Ma makna takhafu? Engkau takut, engkau bimbang. Okay? Bila digabungkan dengan nun taukid, dia jadi takhafu, takhafanna, dibariskan atas. Ya, mana-mana fi'il mudhari' yang bagi depan, bila dicampurkan dengan nun taukid, maka dia akan baris atas. Yakhafu, bila campur dengan nun taukid, macam mana bunyinya? Yakhafanna. Kalau hiya takhafu, campur nun taukid, takhafanna. Anta takhafu, jadi takhafanna. Ana akhafu, akhafanna. Nahnu nakhafu, nakhafanna. Itu kaedah menyambungkan nun taukid bila fi'il mudhari' bagi depan. Tetapi bila dia baris waw nun di hujung dia, saya kata yakhafuna, bila campur nun taukid dia bagi depan. Yakhafunna. Kalau antum takhafuna, takhafunna. Ini kaedah ni ada dimasukkan dalam buku kita secara ringkas, satu muka surat je. Tapi buku baru saya, edisi 2, saya dah panjangkan beserta dengan contoh. Okey, fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' ni apa hukumnya ni? Tadi bila bersambung dengan nun taukid, bila bersambung dengan nun taukid dia jadi apa? Dia jadi kebal. Masuk tak tadi? Ingat? Fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, dan juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, dia akan mabni. Tak boleh usik dah. Okey, takhafanna fi'il mudhari'. Dia mabni kenapa? Bersambung dengan nun taukid. Fa'il dia siapa? Anta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau wahai Muhammad, patut takhafanna, berasa benar-benar takut. Ni confirm, ya. Makna amat takut. Min qaumin, dari qaumin, satu kaum, satu puak. Khianatan, khianatan. Kenapa dia isim ni bagi atas ni? Dia menjawab takhafanna. Fi'il apa tadi? Mudhari'. Fa'il dia siapa? Anta, iaitu Nabi Muhammad. Engkau wahai Muhammad takut. Takut apa? Tu maf'ul lebih dia. Maf'ul lebih bagi apa? Atas. Mana dia? Jika engkau wahai Muhammad takut, bimbang, benar-benar bimbang akan pengkhianatan min qaumin, dari satu kaum yang buat perjanjian. Ya, maknanya kalau kau rasa, ya, benar-benar takut akan pengkhianatan daripada satu kaum. Ya, ayat sampai di sini dipanggil ayat apa ni? Syarat. Ayat tu tergantung. Maka mana jawab? Haraf jawab? Fa tu. Ni haraf jawab. Kerana in di sini adalah haraf syarat. Ni akan jadi haraf jawab. Fa. Macam mana nak sebut satu-satu tu? Fa, fambis. Kalau ambis, dia akan jadi sifir 2. Ini sifir 1 lah. Ya, daripada perkataan nabaza. Dia telah, apa makna nabaza? Dia telah ya tuan-tuan, terjemahan dia dah tak ada dah. Tak ada terjemahan dah. Ala nabaza fariqum
minal ladzina utul kitab. Nabadha, membuang, melontar, maknanya mencampakkan. Kalau mencampakkan perjanjian itu apa? Mengembalikan atau membatalkan. Tadi buat perjanjian, elok-elok. Kalau kau takut betul-betul pengkhianatan daripada kaum yang buat perjanjian itu, maka batalkanlah. Ya. Nabadha, saya tak tahu fi'il mudhari' dia. Kena tengok kamus ya. Yan, tengok kamus ke? Kena tengok kamus sebab kita nak sebut dengan betul. Yang sebenarnya dia, kalau ni bagi sebawah, dia punya fi'il amar mesti bagi bawah. Ba dia. Sebab tu kita dah dapat baris dia, tak apa, tak payah tengok dalam kamus pun dah betul dah. Yan bizu, sebab tu kalau fi'il amar dia mesti in bis. In bis. Apa makna in bis? Batalkanlah oleh engkau. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Fambis. Bermakna ini saya verb apa ni? Nabadha yanbizu. Satu. Cuba tengok fa'ala yaf'ilu. Satu B. Fa'ala yaf'ilu. Kalau fi'il amar dia bunyi apa? If'il. Maknanya nabadha yanbizu indus. Okey, batalkanlah, campakkanlah oleh engkau. Fi'il amar. Fi'il amar hukum dia apa? Marfu' ke, mansub ke, majzum? Ada pendapat lain? Marfu', mansub, majzum. A, B, C. D, saya bagi D. D mabni. Jawapan dia diagram warna purple lah menjawab. Dia mabni, dia bukan marfu', bukan mansub, bukan majzum. Itu hanya untuk fi'il mudhari' saja tuan-tuan. Betul tak? Yang mu'rab tu saya saja je nak buat ujian sebab dah 3 tahun belajar. Kak Fauzia sebab belajar kat tempat lain tu saya nak uji. Okey. Dia apa sebenarnya soalan tadi? Oh, fi'il amar. Fi'il amar dia tak ada masuk marfu', mansub, majzum. Itu hanya untuk mudhari' je. Sebab fi'il yang boleh berubah mudhari' je. Fi'il amar, fi'il apa ni? Madhi, dia mabni. Dia kita terus kata fi'il amar tu mabni. Okey, fa'il dia siapa tuan-tuan? Bila ujung dia mati, anta tu ialah Nabi Muhammad. Ya, batalkanlah oleh engkau wahai Muhammad. Okey. Ada tak maf'ul bih Fambil ilaihim. Tidak disebut maf'ul bih ni. Yang kita nak batalkan apa? Mestilah perjanjian. Kalau dalam fatrah ilaihim ahdahum. Kalau saya punya ni, kalau saya punya tafsir dia sebutkan semula maf'ul bih dia fambil. Apa perkataan selepas dia? Ilaihim ahdahum. Dia sebut ahdah, perjanjian mereka itu. Kalau takut dia orang khianat, okey, maka ya batalkanlah oleh engkau wahai Muhammad perjanjian mereka. Ilaihim, kepada mereka. Sebab itulah diterjemahkan campakkanlah, lontarkanlah oleh engkau wahai Muhammad perjanjian itu ilaihim, kepada mereka. Mana kembalikan semula perjanjian kepada mereka. Jadi makna apa? Batal, tak ada perjanjian. Asalnya kita dengan orang kafir tak ada apa perjanjian. Lepas tu buat perjanjian. Bila nampak dia ada ciri-ciri khianat, nak khianat dah dengan maklumat yang kita ada, campakkan semula kat dia orang perjanjian tersebut. Jadi kembali kepada asal, kita tak ada perjanjian. Ya, sebab tu asal kita dengan orang kafir ni perang. Ini maknanya al-aslu. Kata apa ni, sebagian para ulama dia ada dua khilaf lah. Ada yang kata asal hubungan kita dengan orang kafir ini perang.
Satu, ini satu pendapat yang kuat. Dan satu lagi, asal hubungan kita dengan orang kafir ni damai. Dia hukum ni akan berbeza lah. Okey. Fambiz ilaihim. Kalau di sini maknanya asal kita dengan orang kafir perang. Tapi dia orang nak berdamai. Kalau jumpa nampak ciri-ciri pengkhianatan, campakkan semula perjanjian itu kepada mereka dan dia jadi hukum asal semula perang. Ya, fambiz ilaihim ahdahum, kata tafsir ala. Apa makna ala? Sawa'in. Apa makna sawa'? Apa yang diterjemahkan oleh buku tuan-tuan? Secara jujur. Sawa' tak jujur. Sawa' mana apa? Sama. Okey? Sama. Di atas kesamaan. Bersama. Apa makna sama? Di sini kalau saya punya tafsir macam ni, ya. Hatta tasiru anta, sehingga engkau wahai Muhammad jadi, ya, menjadi begitu. Wahum mutasawina fil ilmi binaqdil ahdi. Makna sama-sama tahu bahawa kita sekarang tak ada perjanjian, ya, sebab perjanjian telah dipulangkan semula. Jadi kembali bahawa kita tidak ada perjanjian. Kalau berlaku apa-apa perang, ya. Kalau ada perjanjian tak boleh perang, sebab perjanjian itu adalah perjanjian damai. Jadi ala sawa' tu apa ni, di atas sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama tahu bahawa kita dah tak ada perjanjian. Ya. Kalau tuan-tuan punya terjemahan apa ya? Sawa'? Sama-sama. Apa dia? Cara jujur. Ya. Terus terang. Mana sama-sama tahulah terus terang. Ada lagi terjemahan? Dengan cara yang jujur, sama-sama faham. Jujur tu makna sama-sama faham bahawa kita sekarang tak ada perjanjiannya. Macam tu. Jujur, bukan mengkhianat. Sebab orang Yahudi sebelum buat perjanjian, tapi dia tikam daripada belakang. Masa perang Khandaq, dia orang pergi berjumpa dengan orang musyrikin Mekah. Maka orang musyrikin Mekah dengan tentera bersekutu menyerang daripada depan, Yahudi serang daripada belakang. Ini tikam belakang. Sedangkan mereka ada perjanjian dengan Nabi SAW. Maka patutlah Nabi halau dia selepas perang Khandaq, ya. Fambiz ilaihim ala sawa'. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa imma, jika takhafanna, engkau benar-benar berasa takut atau bimbang, min qaumin, dari sesuatu kaum, iaitu kaum yang membuat perjanjian khianatan, akan pengkhianatan, ya, jika kau benar-benar takut akan pengkhianatan, min qaumin, daripada mereka, fa inbid, campakkanlah oleh engkau wahai Muhammad, ilaihi, kepada mereka. Maknanya yang tak disebut maf'ul bih, campakkanlah perjanjian itu semula kepada mereka, kepada orang kafir tersebut, ala sawa', secara macam-macam terjemahan tadi, secara jujur, secara sama-sama tahu, secara terus terang, yang paling penting maklum dua-dua. Okey. Seterusnya, ini wakaf apa ni? Jaiz. Apa perkataan selepas dia? Inna. Isim inna haraf nasab dari segi fungsi baris. Dari segi fungsi makna taukid, kerana dia menegaskan. Apa perkataan selepas dia? Dia bagi atas kenapa? Isim inna. Apa perkataan selepas dia? La haraf apa? Haraf nafi ke nahi. Kalau nahi makna jangan, kalau nafi tidak. Dia mengganggu tak? Haraf nafi tak mengganggu, ya. Apa bukti dia tidak mengganggu? Sebab fi'il mudhari' kekal baris depan.
Kalaulah dia mengganggu, ya, mesti akan bertukar baris mati ataupun baris atas. Sebab dua je haraf yang mengganggu, satu haraf nasab, satu haraf jazam. Dia akan berubah. Selagi mana dia bagi depan, makna dia tak berubah. Ada dua cara tanda kita mengenal fi'il mudhari' itu tidak dikacau. Pertama, dia kekal baris depan. Ada berapa dhamir terlibat bagi depan ni? Ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Betul? Dan ada dua fi'il mudhari' yang tak boleh diusik kerana dia kebal. Apa dhamir dia? Nun niswah, nun betina. Kunna dengan antunna. Itu tak boleh diusik. Kemudian ada satu lagi cara yang kedua mengenali bahawa fi'il mudhari' ini tidak diganggu, iaitu wujud lagi nun dia, masih kekal nun di hujung dia. Ada berapa? 7. Pertama, huma. Kedua, hum. Hunna mabni, jangan usik semula-semula. Tengok dari warna kuning. Pertama huma, kedua hum, ketiga huma, keempat anta. Mana ada antuma, lagi kelima antum, yang keenam anti, ketujuh ada 7 fi'il mudhari' yang ada nun di hujung. Kalau dia ada nun, maknanya tak ada haraf nasab dan haraf jazam mengganggu dia, ya. Ada 7, tetapi bila tolak pertindihan maka dia jadi 5. Maka 5 ini fi'il mudhari' ini dipanggil apa? Al-af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah ni mana yang 5 ni dia tidak diganggu dengan kekal nun dia, ya. Kalau masuk dia haraf nasab dan jazam, nun dia akan dibuang. Ala inna allaha la yuhibbu. Fi'il apa ni? Mudhari' apa namanya tadi? Marfu'. Tanda dia masih kekal bagi depan, tak ada siapa usik dia tu. Marfu'. Mana fi'il mudhari' marfu' yang tidak dikacau oleh haraf nasab dan jazam. Fa'il dia siapa? Dhamir dia huwa. Huwa ni siapa? Allah. Dia ni Allah tak suka. Maka fi'il mudhari' dan fa'il ni adalah apa? Kalau ini isim inna, dia jadi khabar inna. Tuan Haji, nampak ke balik Rasul? Dia nampak lah, pakai teropong kapal selam, nampak. Pakai. Ya, sesungguhnya Allah itu dia tidak menyukai. Fa'il dia huwa, iaitu Allah. Mana maf'ulun bih? Ya tuan-tuan, la yuhibbu al-kha'inina. Apa makna kha'inina? Orang ke orang-orang? Orang-orang yang khianat, ya. Maf'ul bih bagi apa? Apa tanda bagi atas? Ya, dia menggunakan ya. Tak boleh innallaha la yuhibbul kha'inuna, tak boleh, ya. Sebab maf'ul bih bagi atas mesti guna ya nun. Innallaha la yuhibbu al-kha'inina. Okey. Kalau seorang lelaki yang khianat, bunyinya macam mana? Dah kira warna apa nak pakai tu? Hijau. Ya, seorang lelaki yang khianat. Al-kha'inu, itu seorang lelaki yang khianat. Dua orang. Al-kha'inani, adakah alif lam saya nak dengar? Ataupun kalau orang-orang lelaki yang khianat, al-kha'inuna, ataupun ya, itu mewakili bagi bawah dan atas kalau ya ni. Kalau seorang perempuan yang khianat, al-kha'inah. Kalau dua orang, ataupun kalau perempuan-perempuan yang khianat,
Al-kha'inatun ketin. Dua-dua boleh? Jawapan dia dua-dua tak boleh. Kerana ada alif lam ditanwinkan. Siapa yang menyetun kuat-kuat sangat itu? Inilah saya ambil yang jauh lah, yang kuat-kuat dia. Kha'inatun. Ada alif lam lepas tun tu ayah melantun kat saya tu. Bila ada alif lam janganlah ditanwinkan tuan-tuan. Ingat? Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Boleh? Ada berapa minit lagi? Habis dah? 5 minit? Tak boleh dah, no? Cukup dah. Tuan Haji yang apa tutup dulu lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.